Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqala Syekh Nawawi al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal maytata bima'il matar. Alhamdulillah para hadirin sekalian, insyaallah pada setiap hari Jumaat yang kedua setiap bulannya kita akan isikan tazkirah sebelum daripada masuk Jumaat, dan tag yang saya guna untuk pengisian tazkirah ni kebiasaannya ialah kita syarah nasaihul ibad alal munabbihati ala isti'dadi liyaumil ma'ad. Dia panggil segala nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah di atas penjagaan-penjagaan kerana nak mempersediakan bekalan untuk hari akhirat. Kitab ni asal pengarangnya ialah Amirul Mukminin fil Hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan salah satu wilayah di negeri Palestin. Sekarang ni sudah tenggelam nama Asqalan. Ia jadi nama Ibrani dah. Askalan ke gapo tak ingat dah lah. Banyak nama-nama yang asalnya Arab akhirnya diformalisasikan ke dalam bahasa Ibrani dalam rangka untuk menghilangkan nama Palestin. Sebab tu kalau kita buka map location, taik je Palestin tu tidak ada lagi nama Palestin di map location. Yang adanya ialah negeri haram Israel. Dan satu-satunya yang masih lagi dikuasai oleh Palestin ialah Gaza, tempat kelahiran imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani pun lahirnya juga di Mesir, di Palestin. Jadi ramai alim ulama kita dulunya lahir di tanah Palestin. Selain daripada Palestin itu tanah bumi para anbiya, Palestin juga ialah bumi kelahiran para alim ulama. Kemudian kitab dia ni disyarah oleh seorang ulama daripada tanah Jawi. Namanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, tapi lebih dikenali dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, ataupun kalau di Mekah digelar dia dengan Imam Nawawi As-Tsani.
Imam Nawawi al-awwal, iaitu Imam Nawawi yang asal, nama Syaraf, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, orang negeri Syria. Itu Imam Nawawi yang pertama, dan dia imam tarjih di dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i itu dia ada mujtahid tarjih, mujtahid mazhab dan sebagainya. Imam Nawawi ini termasuk di kalangan ulama mujtahid tarjih. Orang yang menguatkan qaul Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Beliau ni mensyarahkan kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana kitab ni berisikan bagai-bagai nasihat kepada kita sebagai persediaan kita untuk bekalan ke hari akhirat. InsyaAllah pada siang hari yang ringkas ni kita renung satu makalah, dia panggil, satu perkataan yang dinakal oleh Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata dianya, wal maqalatu tsaniyatu, dan bermula maqalah yang kedua. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda? Alaikum bimujalasatil ulama'i, wajiblah kalian itu duduk di dalam majlis alim ulama. Yang dikatakan ulama di sini ialah ayil amilina, ulama yang beramal dengan ilmunya, gitu. Itu kerana asalnya orang alim tu ialah orang yang ada ilmu. Mana-mana orang ada ilmu, orang panggil alim. Tapi di sisi syarak dipanggil alim ialah manit tasofa bila ilmi, mereka yang bersifat dengan ilmu. Artinya ilmu dengan diri mereka tu seperti sifat dengan zat, tidak boleh bercerai tangga. Itu dipanggil orang alim. Sebagaimana sifat dengan zat tak boleh bercerai tangga. Contoh, rambut dengan hitam. Rambut tu zat, hitam tu sifat. Boleh bercerai tak? Tak boleh. Kita tak boleh nak bawa rambut saja, melainkan kena bawa juga hitam yang ada di rambut. Itu dia panggil sifat dengan zat. Begitulah orang alim ni, orang yang manit tasafa bila ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu, berarti dia dengan ilmu tu seperti sifat dengan zat, tidak boleh bercerai tangga. Dia bercakap pun ilmu, dia diam pun ilmu, dia berjalan pun ilmu, dia duduk pun ilmu, dia tidur pun ilmu, dia duduk sorang-sorang pun ilmu. Gitu. Macam kita ni dah, masa bercakapnya bunyi macam berilmu. Masa diam tu, teruk pada orang hak jahil lagi boleh jadi. Masa ceramah tu nampak macam berilmu. Turun masjid, di kedai kopi ke, di mana-mana warung ke, di mana-mana kedai ke, tempat shopping komplek ke, habis dah cabut serba jubah ni. Maknanya kita bukan orang alim. Orang alim ni bukan biasa-biasa macam kita, bukan serbannya besar, janggutnya panjang, jubahnya labu, tidak. Tapi orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu yang dia ngaji tadi. Begitu. Artinya ilmu dengan diri dia tu seperti sifat dengan zat, tidak boleh bercerai tangga. Kalau jumpa orang seperti ni, kita duduklah dalam majlis dia. Gitu. Alaikum bimujalasatil ulama ayil amilin. Wajiblah kalian tu duduk di dalam majlis ulama yang amilin, orang alim yang beramal dengan ilmunya. Kalau sudah tidak ada orang alim yang beramal dengan ilmu, maka ambillah kitab-kitab orang alim yang beramal dengan ilmu. Macam kita ni nak cari orang alim manit tasafa bila ilmi tadi, orang yang bersifat dengan ilmu ni payah. Saya bukan orang alim,
Nah, masih mengaji sampai mati pun, niat nak mengaji sampai mati. Nah, maka oleh kerana tak ada orang alim, kita carilah kitab-kitab orang alim. Nah, kita mengaji dengan orang yang pernah mengaji kitab orang alim. Tak apa dah. Mudah-mudahan nasihat-nasihat dia yang dia karang di dalam risalah-risalahnya, di dalam kitab-kitabnya, itu memberi manfaat kepada kita yang hidup dan manfaat untuk dia yang telah meninggal dunia. Itu. Ini ulama-ulama dulu, walaupun mereka tu umurnya pendek-pendek saja, tapi usianya panjang. Umurnya pendek tapi usianya panjang. Apa? Sampai sekarang pun namanya masih meniti di bibir mulut. Nah, kita umat Islam. Kerana dia meninggalkan jasa-jasa seumpama karangan-karangan kita. Nah, itu. Baik. Wastima'i kalamil hukama'i, dan dengarlah olehmu akan kalam orang yang hukama. Siapa hukama ni? Ayil alimina bi dzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Orang yang mengetahui mereka akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang muafakat pada segala perkataan mereka itu dan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, mereka bercakap gini, mereka pun buat seperti ini. Tu. Ni payah ni lah kan. Nah. Suruh orang buat baik, dia sendiri pun mendatangi kebaikan yang dia suruh pada orang lain. Nah, jangan sebaliknya. Mana? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun. Tuhan kata ke ahlul kitab, atamuruna nasa bil birri, adakah patut kalian menyuruh manusia dengan kebajikan, wa tansawna anfusakum, padahal kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Ngajar saja orang suruh buat kebajikan, suruh beramal ibadah, suruh rebut akhirat, tapi dia sendiri berebut dengan dunia. Dia sendiri tidak mendatangi kebaikan yang dia suruh pada orang lain itu buat. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian tu membaca Alkitab. Ayat ni asalnya turun kepada ahlul kitab. Kenapa? Kerana ahlul kitab ni mereka ni kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal, bahkan lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal mereka itu ahlul kitab akan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan dalam hadis disebut, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah tanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni asalnya Yahudi, kemudiannya masuk Islam. Umar bin Al-Khattab tanya, "Hei Abdullah, sejak bila lagi mu kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila lagi mu kenal Nabi Muhammad?" Jawab Abdullah bin Salam, "Belum Nabi Muhammad mari ke Yasrib, aku sudah lama dah kenal Nabi Muhammad." Kayak gitu. Yahudi ni apabila dia selepas daripada kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu kali keduanya dia diharam, mereka ni diharamkan untuk duduk di Palestin. Kali pertamanya pada zaman Nabi Musa, itu 40 tahun diharam kerana degil. Tuhan suruh masuk pergi perang penjajah Jabari, dia takut, dia buat menganjing pula. Kata dia, idhab anta wa rabbuka ya Musa. Ya Musa, qalu inna lan nadkhula abadan ma damu fiha. Kata puak-puak Bani Israel, kami sekali-kali tidak akan masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestin ni, selama mana ada puak Jabari ni, puak bengih, puak ganah ni di dalam Baitul Maqdis. Kami tak akan pergi perang. Hei Musa, idhab anta wa rabbuka, mugi Tuhanmu.
Faqatilamu pergi dua orang tu dengan Jabari. Ha, kami duduk sini, nahnu qaidun, kami duduk cokoh sini tunggu. Tengok. Fak dia. Kali pertama tu dia haramkan 40 tahun mereka tu ada negara. Setelah zaman Nabi Sulaiman, itu kejatuhan puak Bani Israel memerintah Baitul Maqdis, diharamkan selama-lamanya untuk bernegara. Itu. Ketika itulah mereka tu berpecah-pecah di sana sikit, tapi ramainya pergi ke Yathrib. Karena tahu kata Nabi yang terakhir disebut di dalam Injil Taurat ialah namanya Ahmad, Muhammad. Itu Nabi terakhir. Dan dia harap-harapnya Nabi ni ialah di kalangan anak cucu cicit Nabi Yaqub. Rupa-rupanya tidak, lahir daripada anak cucu cicit Nabi Yaqub, iaitu Bani Israel, bahkan lahir daripada Bani Ismail. Maka sebab tu ramai ahlul kitab yang tidak mahu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai tu ada juga yang ikut, namanya Abdullah bin Salam. Jawab Abdullah bin Salam, bahkan aku lebih kenal Nabi Muhammad berbanding anak aku sendiri. Kerana anak aku tu benarlah lahir daripada perut bini aku, tapi belum tentu aku bapa dia. Tapi kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, aku tu tahu sampai kepada siapa salah silahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Jadi oleh kerana tahu mereka tu hak sebenar, tapi mereka tu tidak beramal. Bahkan mereka sanggup yashtaru nabihi samanan qalila, sanggup jual agama mereka tu dengan habuan yang sedikit. Mana habuan yang sedikit? Yang ni dunia ni. Bahkan yang paling dahsyat sekali Yahudi buat khianat, Bani Quraizah. Yahudi ni banyak di Madinah. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraizah. Tapi Bani Quraizah ni hak paling jahat sekali. Dia langgar perjanjian Dustur Madinah, Wathiqah Madinah, di dalam peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Dia berkomplot dengan musuh Madinah, iaitu puak-puak musyrikun. Akhirnya selesai perang Khandaq, perang Ahzab, Nabi SAW ajak sahabat, mari kita jangan pulang lagi, kita jangan balik lagi ke rumah, kita serang Khaybar. Jadi Khaybar ni ialah kota kampung bagi puak Yahudi Bani Quraizah yang paling canggih, paling kukuh. Macam kalau sekarang kat Tel Aviv ni lah, paling hebat sekali lah. Tak disengka-sengka hancur dengan tentera muslimin. Hancur. Sempadannya saja tu dibuka oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang gagah perkasa tu buka. Maka sebab tu fuak-fuak Zionis ni, kalau kita larang ayat ke dia, Khaybar ya Yahud, Khaybar ya Yahud. Ingat cerita Khaybar mula Yahudi. Dia takut. Jaisun Muhammad sawfa ya'ud. Tentera Muhammad, tentera Nabi Muhammad SAW selagi akan kembali. Kembali tak tahulah bila. Kalau kita sekarang ni payahlah sikit. Dalam keadaan orang Islam duk pergi di Palestin tu, kita di sini balas sama sendiri. Paling tunjuk hebat lah, paling tunjuk itulah. Paling tunjuk kuat boykot lah. Akhir-akhirnya dia pula jadi Zionis pula. Dia pula jadi Israel. Dia ambil video tengok, dia kata Melayu-Melayu Zionis duk tengah makan McDonald. Kalau kita nak boykot, kita boykot lah. Tapi jangan kita putus melampau. Jangan kita melampau pada akhlak kita. Mempermalukan orang dan sebagainya. Kita nak boykot, kita boykot. Tapi jangan kita tu melampau-lampau. Karena bukan di situ kekuatan Islam yang sebenar. Tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tadaa alaikum kama tadaa akalatu ala qas'atiha. Pasti akan mengerumuni oleh sekalian umat-umat yang ingin merosakkan kalian
seperti mana bersungguhnya orang-orang yang mengerumuni makanan pada hidangan. Orang yang kerumu makanan ni dia akan bersungguh. Nah, dia akan tengok dia nak makan tu, dia nak cicah gapo, dia nak cobek gapo, dia nak celup gapo, dia nak ambil nasi apa. Kan gitu. Kau suka-suka ikut muat gitu. Tulai ayam pun tulai ikan pun gitu ke? Dah, berhati. Begitulah umat-umat ni akan mengerumuni kita ni bersungguh seperti itu. Sahabat tanya, min qillati yauma idzin nahnu ya Rasulullah. Karena kami sikit ketika tu ya Rasulullah. Rasulullah kata, "Tak. Bala antum katsir." Bahkan kalian tu banyak. Tapi ghusaun ka ghusai fil bahr. Tapi seperti buih di laut. Sebab naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabarakum. Tuhan telah cabut daripada dada-dada musuh kita akan haibahnya kita. Tak ada haibah. Nah, walau kita boikot bagaimana pun, menatang Yahudi tu tak urut kening ni. Aduh, dah. Tak urut. Tak kita. Dah. Hak urut kening tu bukan menatang Yahudi kat sini. No. Hak kerja-kerja di kedai-kedai tu. Dah. Tu hak sakit kepala, aduh. Tapi tak apalah, kita boikot lah. Nah, kalau kita nak boikot tak ada masalah. Tapi jangan melampau, itu je. Nak ayatnya bukan situ. Sebab Tuhan telah cabut kehaibatan kita daripada dada-dada musuh kita. Kerana kita ditimpa penyakit mereka. Mana penyakitnya? Al-wahan Nabi sebut. Apa penyakit al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada keuntungan dunia. Wak khija gapo pun fikir untung dunia. Hatta khija akhirat pun fikir untung dunia lagi. Nah, hatta ustaz sekalipun fikir untung dunia lagi. Salah kau salah raut nipis, tak mari dah. Nah, sudah mengajar salah raut, betul tengok, Allah nipisnya. Sakit perut dah lepas ni. Tak mari dah. Oh maaf sakit perut. Nah, oh demam. Oh ada dah tempat lain. Penuh dah saya. Ngajar agama tu fikir untung dunia lagi, betul? Wa karahiyatul maut, benci kepada urusan mati. Untung untuk hari mati tak jaga. Oh, pahala semua, syurga semua. Boleh berminyak kau dengan pahala tu. Sudah. Penyakit ni kalau ada di kita selama-lama tu Tuhan cabut kehaibatan kita orang Islam daripada dada-dada musuh kita. Maka sebab tu tugas sebenar kita untuk kembali haibat ialah berubah penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut jadi hubbul akhirah wa karahiyatud dunia. Gitu. Cinta keuntungan akhirat. Nah, benci kalau untung tu hanya dunia saja, benci. Nah, kalau ada keuntungan dunia alhamdulillah, tapi bukan ini maksud. Bukan ini tujuan. Ya betul akhirat laba. Tu apa tu? Kata balik tu. Tu dah. Baik, habis itu. Kerana apakah Nabi kata kamu kena duduk di dalam majlis-majlis ulama yang beramal dengan ilmunya dan mendengar kalam-kalam hukama, orang-orang yang mengenal Allah dan muafakat perkataan dengan perbuatannya. Fa innallaha ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu yuhyil qalbal mayyita, menghiduplah ia Allah akan hati yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Apa cahaya hikmah? Ay ilmin nafi'i, dengan cahaya ilmu yang nafi'. Kama yuhyil ardal maitata, seperti mana menghiduplah oleh Allah Ta'ala akan bumi yang mati, bima'il matari, dengan air hujan. Itu. Jadi kalau hati kita tidak disirami dengan nasihat-nasihat daripada kalam ulama ataupun perkataan hukama, maka diibaratkan hati kita tu seperti bumi yang mati kering kontan. Nah, qalbun qasi dia panggil, hati yang keras. Nah, susah nak tumbuhan dah hati tu keras. Maka bagaimana nak dihidupkan hati yang keras ni? Tak dapat tidak dengan air hujan. Air hujannya bukan air hujan hissi, bukan air hujan daripada langit tu dah.
Tapi air hujannya ialah duduk di dalam majlis ulama. Kalau tidak ada ulama, ambil kita alim ulama, mengaji kita alim ulama. Dengarkan kalam-kalam hukama. Kalau tidak ada lagi hukama, atibbaul qulub dia panggil. Hukama ni doktor-doktor hati. Hospital ni dia panggil doktor-doktor jasmani. Nah, ada lagi doktor dia panggil atibbaul qulub, para doktor-doktor rohani. Hak ni tempatnya ialah di sini. Jadi ni pun hospital, masjid pun hospital, hospital pun hospital. Nah, cuma di sini tu nak scan apa? Nak scan riak, nak scan ujub, nak scan takabur. Hak tu je boleh. Nak scan darah tinggi, nah, kecing manis, hak tu kena pergi hospital sana. Nah, maka jasmani dengan rohani ni dua-duanya penting. Nah, dua-duanya penting. Bahkan terlebih penting lagi rohani. Pasal apa? Pasal kalau kita mati, ada penyakit apa kalau kita mati? Covid ke? Darah tinggi ke? Kecing manis ke? Ya, lemah jantung ke? Jatuh sumbat ke? Bila mati saja, selesai, habis. Dia tak akan sambung dah penyakit tu sampai ke alam barzah, tak ada. Kau sambung lagi? Tak ada, tak akan sambung. Tidak kata muka nak tanya man rabbuka, batuk. Mana lambat jawab? Maalah tok muka nakir, saya sakit jantung. Tak ada. Habis. Sakit-sakit jasmani ni habis di hospital, habis di kubur. Tapi penyakit rohani, riya, ujub, sum'ah, takabur, hubbul jah, hubbul riyasah, hubbud dunia, karahiyatul akhirat, karahiyatul maut. Inilah penyakit hakiki, kronik, berat, selok, dan akhiratnya tak ada cara bubak dia kalau Tuhan tidak ampun, dibubak di dalam api neraka. Wala'iyadzubillahi min zalik. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada tengah hari ini, yang rekahnya, insya-Allah kalau lepas-lepas pada ninya, nah kita akan teruslah baca apa-apa yang ada di dalam kitab Nasihatul Ibad ni sebagai pengisian kita. Nah, sebab Jumaat ni rekah sangat tazkirah. Nak baca kitab berbentuk tajuk ilmiah pun susah. Nah, di Nasihatul Ibad ni senang, dia mari perkataan ulama, hadis-hadis Nabi, apa yang bersesuaian kita sebagai tazkirah sekejap masa ni, mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita listi'dadi liyaumil ma'ad, untuk buat bekalan kepada hari akhirat. Nah, jadi cukup setakat tu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita dapat manfaat untuk kita diri sendiri dan kita sampaikan kepada siapa yang tidak ada di dalam majlis kita ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اليهود المجرمين. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم. اللهم انصر لإخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.